Assalamualaikum dan selamat pagi. Tahniah kepada pelajar yang bersama-sama dengan cikgu untuk mengikuti subtopik seterusnya bab 4 iaitu subtopik 4.2 Sistem Pembiakan Manusia. Sistem pembiakan manusia. Manusia membiak secara pembiakan seks. Dalam sistem pembiakan manusia terdiri daripada sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Sistem pembiakan lelaki dan perempuan kedua-duanya sangat penting. Pasangan tidak dapat melahirkan zuriat jika mana-mana sistem pembiakan mereka gagal berfungsi. Ini adalah pandangan hadapan sistem pembiakan lelaki dan wajah 4.7 pandangan sisi sistem pembiakan lelaki. Pada sistem pembiakan lelaki, kita tengok ada menunjukkan pundi kencing di mana pundi kencing, vesikel semen, kelenjar prostat, ductus sperma, uretra, skrotum, testis dan zakar. Fungsinya. Setiap bahagian tu ada fungsinya. Contoh, vesikel semen membebaskan bendalir yang mengandungi nutrien untuk sperma. Uretra salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar dari badan. Ductus sperma menyalurkan sperma dari testis ke uretra di dalam badan. Zakar memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Skrotum memegang dan melindungi testis. Testis fungsinya menghasilkan gamet jantan iaitu sperma dan hormon seks jantan. Kelenjar prostat menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Ini cikgu rujuk buku teks kamu juga ya. Semua ada dalam buku teks. Rajah 4.8 dan 4.9 adalah sistem pembiakan perempuan di mana dalam sistem pembiakan perempuan adanya tiub falopio, pandangan hadapan dan pandangan sisi ovari, uterus, cervix dan faraj. Jadual 4.3 bahagian dan fungsi struktur pembiakan perempuan di mana tiub falopio adalah tempat persenyawaan antara sperma dan ovium berlaku. Ovari menghasilkan gamet betina ovium dan hormon seks wanita. Uterus tempat embrio berkembang dan membesar. Cervix mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Faraj menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Ini adalah perubahan fizikal yang berlaku ketika akil balik. Akil balik ni kalau ikut Islam sampai umur lah. Akil balik bermaksud peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang dan menghasilkan sel pembiakan. Remaja yang telah akil balik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang banyak sama ada dari segi emosi, fizikal maupun fisiologi. Umur lelaki tidak mencapai akil balik adalah lebih kurang umur lelaki ketika mencapai akil balik adalah lebih kurang umur 14 hingga 17 tahun, manakala perempuan lebih awal daripada lelaki iaitu antara 10 hingga 12 tahun. Ini yang berlaku kepada lelaki lelaki akil balik berlaku apa perubahan dia, suara, peti suara ataupun larynx membesar, suara menjadi garang, badan, perubahan pada misai dan janggut mula tumbuh,
bulu tumbuh di muka, ketiak dan dada, organ pembiakan, testis menghasilkan sperma dan hormon seks, bulu tumbuh di bahagian sulit. Zakar dan skrotum mula membesar. Ini adalah perubahan yang berlaku kepada perempuan ketika akil balik, iaitu perubahan dari segi bentuk badan, buah dada membesar, punggung mula padat dan lebar, bulu tumbuh di bahagian ketiak, organ pembiakan, ovari menghasilkan ovum dan hormon seks, bulu tumbuh di bahagian sulit. Kitaran head pun bermula. Perbandingan gamet jantan dan gamet betina. Ini dia rupa dia. Sperma ialah sel paling kecil di dalam badan lelaki dan berbentuk seperti berudu. Ovum pula ialah sel yang terbesar di dalam badan perempuan. Ini rupanya bentuk sperma dan ovum, di mana ada bahagian struktur kepala, bahagian tengah, ekor. Pada kepala ada nukleus. Pada sel ovum meliputi lapisan jeli, nukleus, sitoplasma dan membran sel. Pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat anak. Ekosperma membolehkan sperma bergerak dan berenang dalam semen melalui faraj, uterus dan tiub falopio, sistem pembiakan perempuan. Jumlah sperma normal yang dilepaskan adalah sebanyak 60 juta setiap sentimeter padu. Ini ovum. Ovum berbentuk sfera dan berdiameter kira-kira 0.1 mm. Nukleus ovum mengandungi maklumat genetik dan pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat, iaitu anak. Ovum tidak boleh bergerak sendiri. Bilangan ovum yang dihasilkan biasanya hanya 1 setiap bulan bagi perempuan normal. Ovum boleh hidup selama 2 hari selepas dibebaskan dari ovari, manakala sperma boleh hidup sehingga 3 atau 4 hari. Ini perbezaan sperma dan ovum. Kita tengok persamaan dia, di mana sperma dan ovum mempunyai persamaan iaitu membawa maklumat genetik. Persamaan antara sperma dan ovum juga, ia adalah sel pembiakan. Untuk sperma, perbezaan daripada ovum adalah sperma ia boleh bergerak, dihasilkan oleh testis. Ia adalah gamet jantan dan sel yang terkecil di dalam badan manusia. Pertemuan ini pelajar boleh buat untuk nota subtopik pada hari ini. Ovum juga perbezaan daripada sperma adalah ovum tidak boleh bergerak, dihasilkan oleh ovari, gamet jantan, dan ovum adalah sel yang terbesar dalam badan perempuan. Kita pergi lagi satu, iaitu kita head. Di mana kita head, semua pelajar mesti mengetahui apa itu kita head, di mana perempuan akan mula mengalami head apabila mencapai akil balik. Kita head mempunyai 28 hari. Head merupakan tanda bermulanya kita head bagi setiap perempuan. Head ialah pelulusan lapisan dinding uterus dan darah yang mengalir melalui faraj. Kita head pula merujuk kepada satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari. Kita head juga melibatkan pembentukan dan pembebasan telur yang
matang. Kita head dikawal oleh otak dan sistem endokrin yang membebaskan hormon. Perempuan normal mengalami kita head kira-kira 28 hari dan berbeza-beza mengikut individu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kita head seperti pengambilan nutrien, perubahan berat badan secara mendadak, perubahan emosi dan tekanan mental. Okey, kita head ini ada terdiri kepada 4 fasa, iaitu fasa pertama kita namakan fasa head, di mana hari yang terlibat pada hari pertama mulanya head sehingga hari yang ke-5. Ini perubahan setiap berlaku pada sistem pembiakan perempuan. Okey, fasa kedua kita namakan fasa pemulihan lapisan uterus, di mana ia berlaku pada hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 hingga hari yang ke-11. Okey, fasa ketiga ialah fasa subur, di mana berlaku pada hari berlakunya head pada hari ke-12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, dan fasa berakhir berlaku pada hari yang ke-18 sehinggalah hari yang ke-28. Okey, kita pergi kepada fasa pertama iaitu fasa head. Apa yang berlaku pada hari yang pertama head dan hingga ke hari ke-5. Apa yang berlaku? Lapisan dinding uterus, salur darah dan ovum yang tidak tersenyawa terluluh dan disingkirkan apabila head bermula. Okey, ini lapisan uterus terurai. Okey, dan mengalir keluar. Okey, dinamakan darah head lah. Okey. Fasa pemulihan di mana berlaku pada hari ke-6 dan hari ke-11. Apa yang berlaku? Dinding uterus mula dibina semula dan mendebal. Okey. Salur darah pada dinding uterus mula terbentuk dan bersedia untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan. Ini fasa subur, fasa yang ketiga berlaku pada hari ke-12 hingga ke-17. Apa yang berlaku? Ovum dibebaskan dari ovari pada hari 14. Okey, ini ovari dibebaskan ovum pada hari ke-14. Dinamakan proses pengovulan. Okey. Dinding uterus dan salur darah terus berkembang. Okey, dinding uterus terus berkembang. Jika ada sperma, persenyawaan mungkin berlaku. Okey. Sekiranya sperma masuk melalui cervix, mungkin persenyawaan akan berlaku. Okey, kita pergi kepada fasa berakhir iaitu berlaku pada hari 18 hingga ke 28, di mana dinding uterus terus menebal dan kaya dengan salur darah. Jika berlaku persenyawaan, penempelan embrio akan terjadi di dinding uterus. Okey, akan terjadi di dinding uterus sekiranya sperma berlaku persenyawaan dengan ovum. Okey. Kita head akan berulang semula sekiranya persenyawaan tidak berlaku. Kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Penjagaan kebersihan diri semasa haid adalah sangat penting bagi memastikan sistem pembiakan tidak dijangkiti oleh mikroorganisma seperti bakteria, virus dan kulat. Okey, kepentingan mengurus
kebersihan diri semasa haid. Apa dia lagi? Semasa haid, wanita perlu sentiasa menukar tuala wanita 3 hingga 4 kali sehari untuk menghindari jangkitan bakteria dan virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran kencing. Wanita haid digalakkan mandi dengan kerap untuk membersihkan tubuh badan. Masalah kita haid. Kita haid yang tidak stabil merujuk kepada seseorang wanita itu tidak mengalami haid pada setiap bulan. Kita haid yang terlalu panjang atau terlalu pendek dalam fasa haid yang melebihi 15 hari. Masalah ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertambahan berat badan, masalah hormon, gangguan emosi, senaman yang berlebihan dan juga disebabkan oleh ketumbuhan di dalam rahim. Okey, sampai sini dulu untuk subtopik kita pada kali ini. Cikgu nak selepas ini, setelah pelajar mendengar video pengajaran, belajar menjawab kuisis, soalan yang simple dan menjawab soalan dalam buku Amali Proses Key iaitu muka surat 45 dan 46, sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Okey, lagi satu muka surat 47 dan 48 iaitu muka surat 47 ya, iaitu kita haid. Okey, sampai sini dulu untuk pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar semua. Bye.